Assalamualaikum dan salam sejahtera. Topik 3 iaitu tentang asas pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan di IKS. Okey, tuan-tuan, bersama saya Dr. Muhammad Khairul Saleh bin Muhammad Asari di dalam program OSH Coordinator Competency. Di dalam topik kali ini, kita akan mempelajari tentang penyediaan pelan tindakan keselamatan. Okey, seperti yang kita tahu bahawa di dalam keselamatan, pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan, salah satu perkara yang penting adalah kita mempunyai pelan tindakan kecemasan, iaitu ataupun emergency response planning. Okey, iaitu apakah tindakan kita ataupun rancangan kita sekiranya berlaku sebarang keadaan kecemasan. Okey, di dalam topik kali ini secara detailnya kita akan bercerita ataupun kita akan mendalami tentang apakah keperluan pelan kecemasan, tindakan kecemasan ini diadakan ataupun secara ringkasnya ERP, Emergency Response Planning. Okey, sebelum kita pergi lebih lanjut, kita akan melihat definisi pelan tindakan kecemasan itu. Okey, apakah definisinya? Okey, pelan kecemasan sebenarnya adalah penentuan prosedur untuk mengendalikan situasi yang tiba-tiba atau tidak jangka. Maknanya seperti yang kita tahu, keadaan normal tu adalah keadaan yang tidak ada apa-apa perkara yang perlu tindakan kecemasan. Tetapi sekiranya berlaku sebarang peristiwa seperti kemalangan ataupun insiden, kita perlu respon terhadap keadaan itu, supaya keadaan itu tidak menjadi lebih mudarat. Dan kita lihat juga sebenarnya pelan tindakan kecemasan inilah bertujuan untuk persediaan untuk mencegah kematian atau kecederaan yang lebih teruk, dan mengurangkan kerosakan pada bangunan, stok atau peralatan. Ini definisi daripada aspek keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Bermaksud pelan kecemasan ini kita bertindak atas sekiranya apa-apa berlaku pada premis di mana kita uruskan keselamatan dan kesihatan pekerjaan tersebut. Jadi dia lebih kepada berlakunya insiden, apa yang kita perlu buat. Itulah namanya pelan tindakan kecemasan. Kenapa kita perlu rancang? Dia adalah untuk kita mengetahui apakah tugasan yang kita buat, apa yang mitigation. Perkataan yang lebih baik adalah perkataan mitigation. Maksud mitigation ni adalah macam mana kita halang dia untuk mengurangkan lagi mudarat yang dia akan buat, akan dapat sekiranya kita tidak melakukan sesuatu, sepertinya kebakaran ataupun tanah runtuh ataupun letupan. Macam mana kita nak buat. Inilah namanya kena ada pelan tindakan kecemasan. Sebelum kita pergi lebih lanjut, kita tengok apakah yang dimasukkan kecemasan tu. Banyak perkara boleh kecemasan kan. Jadi bagaimana takrif kecemasan yang kita masukkan di dalam ERP ni. Jadi pelan tindakan kecemasan memerlukan kita mengenal pasti keadaan yang diklasifikasikan sebagai kecemasan. Apa kecemasan tersebut ataupun bencana. Macam mana kita nak tahu level satu keadaan tu memang telah dalam keadaan kecemasan, dalam bencana, sehingga memerlukan tindakan segera seperti evacuation. Adakah perkara kecil pun kita terpaksa evacuation bangunan. Jadi kita perlu tahu apakah antara perkara-perkara yang boleh menyebabkan kita terpaksa kosongkan bangunan tersebut. Jadi keadaan kecemasan itu, contoh keadaan yang boleh difikasikan sebagai kecemasan adalah seperti yang saya akan cerita ni lah. Pertama, kebakaran. Keadaan kebakaran kadang-kadang sekiranya walaupun kebakaran kecil, tetapi dia boleh
merebak dengan keadaan yang kita tak jangka. Jadi sebaiknya sekiranya kebakaran berlaku dan loceng penggera telah dibunyikan, berbunyi, maknanya kita kena lakukan ni ERP ni. Okey, aktifkan ERP ni untuk menggerakkan kita punya staff untuk keluar daripada bangunan tersebut ataupun letupan. Okey, sebab kita kena tahu bahawa kadang-kadang bila berlaku letupan tu kita tak tahu punca letupan tersebut. Jadi untuk mengelakkan lagi kemudaratan lebih teruk dan lebih mudarat, maka sebaiknya kita lakukan pengosongan bangunan atau dan juga disertai dengan beberapa keadaan lain yang sepatutnya kita boleh rancang. Apa nak buat, nak barricade ke, nak call bomber ke, itu semua ada ada kumpulan-kumpulan dia yang sepatutnya kita perlu rancang untuk mereka bertindak atas fungsi mereka masing-masing. Okey. Yang ketiga, tumpahan ataupun kebocoran bahan kimia. Ini juga adalah satu perkara yang berbahaya dan dianggap sebagai satu kecemasan disebabkan oleh bahan kimia ini. Kebocorannya boleh menyebabkan kemudaratan. Okey, sekiranya kita terdedah kepada bahan kimia tersebut. Jadi langkah yang paling terbaik adalah untuk kita mengasingkan kita punya semua staff-staff dan pekerja-pekerja untuk dinilai adakah kebocoran bahan kimia itu berbahaya ataupun tumbuhan tersebut berbahaya yang boleh menyebabkan bencana kepada kita punya pekerja. Okey, yang keempat, banjir. Okey, banjir pun kita perlu alert kita punya staff tentang banjir. Okey, jadi sebaiknya kalau terjadi banjir perlu ada keadaan untuk kita trigger bahawa keadaan itu adalah keadaan bahaya. Dan keadaan bahaya, dan sebaiknya kita evacuate ataupun kita keluarkan kita punya staff untuk ke tempat yang lebih selamat segera sebab kalau dalam banjir pun bahaya, bukan sahaja bahaya dari segi lemas tetapi juga bahaya dari segi kejutan elektrik disebabkan oleh air yang boleh menjadikan pengalir elektrik yang boleh membahayakan. Kemudian ancaman bom, nampak ancaman bom macam mudah tetapi ancaman itu tetap ancaman. Jadi perlu kita bertindak sesuatu. Gempa bumi, seperti di Malaysia memang kita tidak ada gempa bumi tetapi mungkin ada berlaku mungkin tanah runtuh ataupun yang perkara yang boleh menyebabkan kita terpaksa juga evacuate. Okey, sebab gempa bumi ni memang memang tidak jarang sangat berlaku di Malaysia, tetapi kita kena ingat baru-baru ni beberapa tahun lalu kita lihat di Sabah berlakunya gempa bumi. Jadi nampak benda tu simple tapi mungkin ada perlu ada consideration terhadap setengah-setengah tempat. Terperangkap dalam lift juga kita perlu ada prosedur tertentu sebab ini mungkin ada kecemasan. Sebab kadang-kadang bila terperangkap mungkin kekurangan oksigen ataupun tiada orang yang bantu, jadi panik. Jadi masalah psikologi boleh jadi isu lain pula. Okey, jadi ini antara kecemasan-kecemasan yang boleh dikira sebagai sesuatu yang memerlukan ERP, Emergency Response Plan. Okey, jadi apakah faedah sebenarnya pelan tindakan kecemasan ni? Faedah dia selalunya kalau ERP itu efektif, dia akan membantu syarikat untuk mengawal kecemasan supaya bila kita boleh kawal kecemasan tu, jadi keadaan bencana tu mungkin tidak memberi kesan yang lebih teruk. Okey, kena ingat bila ada kebakaran ke apa, kita perlu kawal dia supaya sebelum bomba datang kita boleh lakukan sesuatu untuk mengurangkan kesan terhadap premis kita. Okey, mungkin dengan perancangan yang betul kita boleh elak daripada kebakaran yang lebih teruk. Mengurangkan kadar kerosakan, seperti yang saya cakap tadi, benda ini juga boleh kurangkan kadar kerosakan sebab kita tahu yang bila kita terlatih mungkin kita terlatih dari bomba, dari JPAM membantu kita untuk mengetahui apa nak buat sekiranya berlaku kerosakan. Okey, jadi mungkin kecederaan tu, kalau ada orang cedera kita tahu apa nak buat.
treatment yang kita perlu buat sementara menunggu ambulans. Jadi ini akan mengurangkan kesan bencana tersebut. Mengurangkan jumlah pekerja yang mungkin cedera. Ini macam saya cakap tadi. Pekerja tu kalau kita boleh elakkan, macam contohnya kebocoran gas tu, kita terus evacuation dengan kaedah yang lebih sistematik dan berstruktur. Jadi kita akan dapat mengurangkan orang yang terdedah pada risiko tersebut. Jadi secara rumusannya, kita boleh mengatakan bahawa pengurusan kecemasan juga dipanggil sebagai tindak bala kecemasan ataupun emergency response planning ataupun pengurusan bencana adalah ialah organisasi atau pengurusan sumber dan bertanggungjawab untuk menangani semua aspek kemanusiaan. Maknanya kita kalau ada ERP ni, sebuah syarikat ni, sebuah premis ni boleh dikatakan selamatlah disebabkan oleh sebarang kecemasan akan ditangani dengan baik disebabkan oleh perancangan-perancangan yang telah diatur. Jadi semua ahli-ahli di dalam tim emergency response tu dia dah bersedia. Dan perancangan ini akan dapat membantu dari segi kita tahu siapa nak dihubungi, apa yang perlu dilakukan, dengan latihan-latihan yang telah diberikan seperti latihan first aid ataupun latihan bomba. Dekat dalam ERP team ni, dengan secara automatik dia akan membantu dari segi mengurangkan kerosakan ataupun mengurangkan bencana. Jadi matlamatnya adalah untuk mencegah dan mengurangkan kesan bahaya. Sebab kemalangan itu tetap berlaku, tetapi bagaimana kita membendung, mengawal dan juga mitigate. Mitigation ni mana kita mencari jalan untuk mengurangkan impact bencana tersebut. Jadi itu untuk topik kali ini. Sekian, terima kasih.